Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah harap kamu semua berada dalam keadaan sihat walafiat. InsyaAllah kali ini kita akan sambung pelajaran kita bagi mata pelajaran Pendidikan Islam bidang Al-Quran, Tajwid, tahun 4, unit 7 bertajuk Qalqalah. Sebelum memulakan pelajaran kita, mari kita lihat objektif pembelajaran. Objektif pembelajaran kita pada kali ini, murid akan dapat yang pertama, mengenal pasti kalimah dan potongan ayat yang mengandungi bacaan qalqalah dengan betul. Yang kedua, menyebut dan membaca kalimah dan potongan ayat yang mengandungi bacaan qalqalah dengan betul. Untuk lebih faham dan sebagai rujukan, murid-murid boleh rujuk buku teks Pendidikan Islam muka surat 37 hingga 40. Baiklah, kita akan lihat apa itu qalqalah. Qalqalah bermaksud lantunan ataupun detakan. Qalqalah terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama qalqalah sughra dan yang kedua qalqalah kubra. Mari kita lihat satu persatu. Qalqalah sughra. Apa itu qalqalah sughra? Seperti namanya sughra, iaitu kecil. Qalqalah sughra adalah qalqalah yang mempunyai lantunan dan detakan perlahan yang berlaku ketika menyebut huruf qalqalah bertanda sukun di tengah kalimah yang dibaca ketika wasal. Contohnya yaqbalu. Kalimah yaqbalu di sini mempunyai huruf qalqalah. Apakah huruf qalqalah bagi kalimah yaqbalu? Hurufnya adalah qaf. Qaf bertanda sukun dan berada di tengah-tengah kalimah. Apabila qaf bertanda sukun dan berada di tengah-tengah kalimah, maka hukumnya adalah qalqalah sughra. Qalqalah kubra. Apa itu qalqalah kubra? Kubra bermaksud besar. Qalqalah kubra ialah lantunan dan detakan kuat yang berlaku ketika memberhentikan kalimah yang mengandungi huruf qalqalah di akhir kalimah. Contohnya watab. Huruf qalqalah bagi kalimah ini adalah ba. Huruf ba berada di akhir kalimah. Jika kita perhatikan, ba pada asalnya berbaris di atas. Akan tetapi, apabila diberhentikan, ba tersebut hendaklah disukunkan ataupun dimatikan. Apabila ba bertanda sukun berada di akhir kalimah, maka ia akan menjadi qalqalah kubra. Seterusnya, kita akan lihat huruf qalqalah. Huruf qalqalah ada 5, iaitu qaf, ta, ba, jim dan dal, ataupun ringkasnya qutbu jaddin. Qutbu jaddin. Mari kita teliti dan kenal pasti kalimah-kalimah bagi contoh huruf qalqalah. Huruf qalqalah yang pertama iaitu qaf. Contohnya adalah bittaqwa. Bittaqwa. Kalimah bittaqwa, huruf qalqalahnya adalah qaf yang berada di tengah-tengah kalimah. Qaf ini bertanda sukun dan berada di tengah-tengah kalimah, dinamakan qalqalah sughra. Contoh lain bagi huruf qaf adalah alaq. Kalimah alaq, qaf berada di akhir kalimah. Walaupun pada asalnya huruf qaf berbaris 2 di bawah, akan tetapi apabila dibaca berhenti, qaf berbaris sukun. Maka apabila qaf berbaris sukun berada di akhir kalimah, hukumnya adalah qalqalah kubra. Contoh lain, ahaqqu. Apabila berhenti dibaca ahaqq, qaf berada di akhir kalimah berbaris sukun, maka ia adalah qalqalah kubra. Seterusnya, contoh bagi huruf ta
matla'i. Matla'i. Huruf ta bertanda sukun berada di tengah-tengah kalimah, maka ia adalah qalqalah sughra. Contoh lain, as-sirat. As-sirat. Ta walaupun berbaris di bawah, tetapi apabila bacaannya diberhentikan, maka ta ini hendaklah disukunkan. As-sirat, dan ia akan menjadi qalqalah kubra. Huruf seterusnya adalah ba. Huruf ba, contoh bagi huruf ba adalah abwabiha. Abwabiha. Contoh seterusnya al-albab. Al-albab. Al-jub. Al-jub. Seterusnya contoh bagi huruf jim, tajri. Tajri. Bagi kalimah tajri, huruf jim yang bertanda sukun berada di tengah-tengah kalimah, maka ia dinamakan qalqalah sughra. Contoh lain bagi huruf jim, azwajin. Azwajin. Kalimah azwajin, huruf qalqalahnya adalah jim, berada di akhir kalimah. Apabila dibaca berhenti, jim di akhir kalimah ini hendaklah dimatikan. Azwaj. Azwaj. Apabila jim dimatikan dan berada di akhir kalimah, maka qalqalahnya adalah qalqalah kubra. Seterusnya faj. Faj. Contoh bagi huruf dal, falyad'u. Falyad'u. Al-hamid. Al-hamid. Ashad. Ashad. Seterusnya kita akan lihat contoh-contoh lain bagi huruf-huruf qalqalah. Contoh bagi huruf qalqalah qaf. Huwa yaqbalu. Huwa yaqbalu. Bagi ayat ini, huruf qalqalahnya adalah qaf yang bertanda sukun berada di tengah-tengah kalimah. Apakah jenis bagi qalqalah ini? Jenisnya adalah qalqalah sughra. Seterusnya, alladhi khalaq. Alladhi khalaq. Bagi ayat ini, huruf qaf berada di akhir kalimah dan dimatikan. Jenis bagi qalqalah ini adalah qalqalah kubra. Seterusnya, watawasaw bil haqq. Watawasaw bil haqq. Huruf qaf berada di akhir kalimah dan dimatikan. Jenisnya adalah qalqalah kubra. Contoh lain bagi huruf ta, innal insana layatgha. Layatgha. Ta bertanda sukun berada di tengah-tengah kalimah, maka ia akan menjadi qalqalah sughra. Ya'maluna muhit. Di manakah huruf ta? Di hujung kalimah, maka ia akan menjadi qalqalah kubra. Seterusnya contoh lain bagi huruf ba, hab lana. Hab lana. Huruf ba bertanda sukun berada di tengah-tengah ayat, maka ia akan menjadi qalqalah sughra dan bacaannya adalah lantunan atau detakan yang perlahan. Hab lana. Seterusnya, faraghta fansab. Fansab. Ba berada di akhir kalimah, maka ia akan menjadi qalqalah kubra. Abi lahabin watab. Watab. Ba juga berada di akhir kalimah, qalqalah kubra. Contoh lain bagi huruf jim, rabbikar ruj'a. Ruj'a.
jim bertanda sukun berada di tengah-tengah kalimah, maka ia akan menjadi qalqalah sughra. Dhatil buruj, dhatil buruj, jim berada di akhir kalimah dan apabila diberhentikan, jim bertanda mati. Hukumnya adalah qalqalah kubra. Jidala fil hajj, fil hajj, sama juga jim berada di akhir kalimah dan dimatikan apabila hendak diberhentikan bacaan, maka hukumnya adalah qalqalah kubra. Seterusnya contoh lain bagi huruf dal. Qad aflaha, qad. Dal bertanda sukun berada di tengah-tengah ayat, maka hukumnya adalah qalqalah sughra. Walam yulad. Dal bertanda sukun berada di akhir kalimah, maka ia akan menjadi qalqalah kubra. Ya laitana nurad, nurad, qalqalah kubra. Begitulah contoh-contoh lain bagi huruf-huruf qalqalah. Baiklah, sebelum kita akhiri pelajaran kita pada kali ini, kita akan jalankan sedikit ujian pengukuhan. Untuk ujian pengukuhan ini, murid-murid boleh merujuk buku teks Pendidikan Islam, muka surat 39. Kita akan baca dan perhati bersama-sama. Ayat yang pertama, Iqra wa rabbukal akram. Untuk ayat ini, di manakah huruf qalqalah? Ya, hurufnya adalah qaf. Qaf bertanda sukun. Dan jenisnya adalah qalqalah sughra. Ayat seterusnya, Salamun hiya hatta matla'il fajr. Untuk ayat ini, berapakah huruf qalqalah? Terdapat dua huruf qalqalah dalam ayat ini, iaitu yang pertama huruf ta bertanda sukun, iaitu qalqalah sughra, dan yang kedua huruf jim bertanda sukun, qalqalah sughra juga, kerana kedua-duanya berada di tengah-tengah kalimah dan bacaannya hendaklah lantunan ataupun detakan yang perlahan. Kalimah seterusnya, abdan idza shalla, abdan idza shalla. Untuk ayat ini, huruf qalqalahnya adalah ba. Ba bertanda sukun. Apakah hukumnya? Qalqalah sughra. Mari kita lihat contoh lain. Walahum azabul hariq, walahum azabul hariq. Di manakah huruf qalqalah? Huruf qalqalah berada di akhir ayat, iaitu hurufnya adalah qaf. Apakah hukum qalqalah bagi huruf qaf ini? Qalqalah kubra. Seterusnya, sanad'u zabaniyah. Huruf qalqalah berada pada kalimah sanad'u, iaitu huruf dal. Dal bertanda sukun, maka ia akan menjadi qalqalah sughra. Seterusnya, jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi ayat ini, huruf qalqalahnya adalah jim. Jim bertanda sukun berada di tengah-tengah kalimah. Hukumnya adalah qalqalah sughra. Dan yang terakhir, wattaqun ya ulil albab. Albab. Ba. Huruf ba berada di akhir kalimah, maka ia akan menjadi qalqalah
kubra. Baiklah, sekarang kita akan baca secara bertajwid dan kita akan perhatikan di manakah terletaknya huruf qalqalah dalam ayat-ayat ini. Ustazah harap murid-murid boleh buka buku teks pendidikan Islam muka surat 40. Kita akan perhatikan bersama-sama. Ayat yang pertama, Inna batsha rabbika lasyadid. Bagi ayat ini, berapakah huruf qalqalah? Ya, ada dua, iaitu ta bertanda sukun dan huruf dal di akhir ayat. Huruf ta bertanda sukun berada di tengah-tengah kalimah, maka ia akan menjadi qalqalah sughra. Dan huruf dal berada di akhir kalimah, dan apabila dibaca berhenti, dal ini akan dimatikan, maka ia akan menjadi qalqalah kubra. Ayat seterusnya, thumma radadnahu asfala safilin. Thumma radadna. Kalimah ini mengandungi huruf qalqalah, iaitu dal bertanda sukun berada di tengah-tengah kalimah, maka hukumnya adalah qalqalah sughra. Ayat yang seterusnya, qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Ustazah berhentikan bacaan wal hajj dengan mematikan huruf jim di akhir. Apakah hukum qalqalah bagi huruf jim ini? Qalqalah kubra. Qalu hadha alladhi ruziqna min qablu. Baiklah, untuk ayat ini berapakah huruf qalqalah? Yang terdapat dua huruf qalqalah, iaitu yang pertama bagi kalimah ruziqna, iaitu huruf qaf bertanda sukun yang berada di tengah-tengah kalimah. Apakah hukumnya? Qalqalah sughra. Dan yang satu lagi pada kalimah qablu. Qablu, huruf bal bertanda sukun berada di tengah-tengah kalimah. Sama juga, iaitu qalqalah sughra. Ayat seterusnya, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ayat ini juga mengandungi dua huruf qalqalah, iaitu yang pertama dal bertanda sukun dan yang kedua ba di akhir kalimah. Huruf dal bertanda sukun berada di tengah-tengah ayat, maka hukumnya adalah qalqalah sughra. Dan huruf ba berada di akhir ayat, dan apabila kita berhentikan bacaan, ba dimatikan, maka hukumnya adalah qalqalah kubra. Ayat seterusnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dalam ayat ini terdapat beberapa huruf qalqalah, iaitu yang pertama dal bertanda sukun. Laqad, dal bertanda sukun berada di tengah-tengah ayat, maka ia adalah qalqalah sughra. Seterusnya huruf qaf. Qaf bertanda sukun berada di tengah-tengah ayat, ia akan menjadi qalqalah sughra juga. Dan yang terakhir huruf qaf bertanda sukun berada di tengah-tengah kalimah, maka ia akan menjadi qalqalah sughra. Ayat yang terakhir, qul hal min syurakaikum man yahdi ilal haqq. Huruf qalqalah di sini adalah qaf. Walaupun qaf berbaris di bawah, tetapi apabila kita berhentikan bacaan, qaf ini perlu dimatikan. Maka apabila qaf bertanda mati berada di akhir kalimah, ia akan menjadi qalqalah kubra.
Baiklah, itu saja untuk pelajaran kita pada kali ini. Ustazah harap kamu boleh faham dan boleh ingat apa yang kita belajar hari ini, iaitu berkaitan dengan qalqalah. Itu saja dari Ustazah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.